Banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan kepada saya ya berkenaan dengan adakah selepas PRU ke-16 Anwar Ibrahim akan kekal sebagai kerajaan, dan kita tahulah partinya PKR akan kekal sebagai kerajaan, ataupun Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri. Dan yang kedua, kita tahu orang PKR ni sibuk dengan jawatan ya sekarang ni. Adakah PKR ini cash is king juga? Ini yang saya nak ulas ya kepada kawan-kawan yang ada hari ini. Okey. Dalam isu yang membabitkan Anwar Ibrahim adakah kekal atau tidak menjadi Perdana Menteri, itu adalah tergantung kepada PKR yang ada hari ini. Kalau kita lihat ya senario yang berlaku hari ini, kawan-kawan sendiri boleh nilai lah kan. Rakyat pun sekarang ini tidak ada pilihan. Rakyat ke kiri pun tak salah, ke kanan pun salah, ke depan salah, ke belakang pun salah. Kita hanya rakyat sekarang ni kalau ada parti ya, ataupun ada orang yang jadi calon bebas ya, boleh kemungkinan ya boleh menang tau, boleh menang bergaya. Sebab rakyat pun dah muak dengan parti-parti politik. Rakyat dah melihat semua parti politik yang ada pernah menjadi kerajaan dan bermacam-macam ragam yang ada. Termasuklah yang ada hari ini, harapan rakyat sebenarnya sangat tinggi. Harapan rakyat adalah sangat tinggi untuk Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan rakyat nak lihat bagaimana PH itu mentadbir kerajaan. Dan hari ini rakyat dah lihat lah. So, terpulang kepada rakyat, terpulang kepada pengundi atas pagar yang begitu ramai. Pengundi atas pagar ni ramai ya, berbelas juta. Tetapi ahli parti tak ramai. PKR ahli parti yang hidup saya tak tahu berapa banyak lah. Tetapi keahlian PKR tu ada 1 juta lebih. Jadi saya tak nampak lah bahawa orang kata politik ini kekuatan dia kepada ahli yang ada. Itu yang boleh kita lihat. Dan kalau kita tengok hari ini ya, seperti mana yang setelah ulas tengah hari tadi ya, PKR ya tidak mempunyai orang kata anak muda yang ramai tau. Anak-anak muda ataupun orang-orang muda yang bukan sahaja daripada kalangan MK itu yang di bawah umur 35 tahun, tetapi golongan yang di bawah 45 tahun pun PKR kekurangan sekarang ini. Percayalah cakap saya lihat benda ini. Dan sisinya kalau kita tengok Angkatan Muda Keadilan PKR ni tidak menyengat mana pun nak dibandingkan dengan parti-parti lain, umpamanya UMNO, Pemuda UMNO, ataupun kita tengok PAS, ataupun parti-parti yang besar lah kita boleh tengok. Jadi dia tidak ada kekuatan di situ. Kerana ramai juga yang sudah pun merasakan bahawa kemana arahnya perjuangan PKR selepas ini. Hari ini kalau kita tengok Anwar Ibrahim dan kepimpinan PKR cuba mengambil hati anak-anak muda tau. Dia bukan mengambil hati rakyat. Sebab dia tahu mereka merasakan bahawa orang-orang tua ini kekal menyokong mereka, dan mereka cuba untuk nak mengambil hati anak-anak muda. Contohnya RZ. Hari ini ada lagi kalau kita lihat pentas pencak silat yang saya kritik, yang dia bagi derma 2 juta. RZ team dia bagi derma 300,000. Dia cuba untuk mengambil kredit daripada semua kerja orang lain, daripada hasil daripada orang lain untuk mereka bawa. Untuk mereka cuba bawa, untuk mereka tanamkan supaya mereka ini boleh menyokong kepada mereka. Tetapi saya nampak perkara ini tidak memberi impak yang besar lah. Sebab kalau kita lihat dalaman PKR ni, mereka tidak berjaya menjaga dalaman dia, maka impak dia adalah rakyat tidak percaya. Rakyat tidak percaya. Jadi kalau kita lihat senario kepada kepimpinan PKR yang ada hari ini, kebanyakannya yang berjawatan ini mereka-mereka yang dah tua, dan mereka-mereka ini hanya nak mengekalkan jawatan-jawatan mereka yang ada. Demi kita dah jadi kerajaan, dia cakap macam tu, dan mereka nak menjaga periuk nasib mereka sendiri. Dan akhirnya harapan terakhir PKR, sebab tu saya kata PKR akan menjadi parti yang sama macam dulu kita kritik, iaitu cash is king. PKR sekarang ni dia menggunakan cash is king lah untuk mereka nak mencari pengaruh. Jadi tak ada lagi istilah parti ini nak berjuang, nak dikatakan parti ini, parti PKR ni orang kata ikut macam mana yang rakyat mahu. Dah tak macam tu. Pemimpin PKR sekarang ni dia tak ada lain yang mereka nak. Dia ikut buntut Anwar Ibrahim. Dia ikut buntut Anwar Ibrahim
Yang mana kalau selagi boleh bodek, dia bodek. Selagi boleh mereka cari jalan macam mana dapat jawatan ataupun pegawai-pegawai khas dalam kerajaan, mereka akan bodek yang ini. Mereka tidak ada matlamat dah. Kita lihatlah. Sampai hari ini, sehingga saya dah keluar ni pun, kita tidak lihat peranan media PKR. Dan kalau kita tengok media masa yang ada hari ini, kalau kita tengok, hari ini saya tengok Malaysia Kini ya, hampir semua yang dicerita oleh Malaysia Kini berkenaan dengan PAS. Dia tidak bercerita tentang PKR, macam mana PKR dahulu. Dia bercerita tentang PAS. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa PKR ni adalah parti yang akan, pada saya, pada PRU ke-16 ni, seperti mana yang kita dah pun lihat, dia nak dapat 30 kursi pun susah. Saya lihat juga kepada di Sarawak umpamanya. Di Sarawak PKR sekarang ni dah perangai mereka dah macam PKR Sarawak ni dah macam dah bengong tau. Dia dah bengong. Ke kiri tak betul, ke kanan tak betul. Macam mana dia nak betul? Kerajaan pusat disokong oleh GPS. Kerajaan negeri PH Sarawak dia tidak mau menjadi kerajaan. Sebab PH Sarawak didominasikan oleh DAP. DAP ada adun mereka. Ada 2 adun DAP yang menjadi pembangkang di Sarawak. So, PKR ni, dia nak kata dia nak sokong GPS, tak boleh. Sebab DAP dah jadi pembangkang, sebab kita PH. Jadi dia ikut belakang, yang mana sekarang ini mereka buat kerja secara sembunyian. Jadi mereka jadi pemimpin, Sarawak sekarang ni PKR dia jadi pemimpin sembunyian. Dia tak berani nak push bahawa mereka adalah pembangkang di Sarawak kerana dia nak menjaga GPS Sarawak. Jadi dia turun dekat kawasan tak berani. Dia turun dekat kawasan pun buat kerja pun sembunyi-sembunyi. Mereka bila ada event GPS, mereka mahu atau tidak, bila Anwar Ibrahim ada di situ, mereka terpaksa ikut. Jadi macam baruah. PKR Sarawak sekarang ni jadi macam baruah tau. Dia ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. Jadi dia tidak dengar cakap kepimpinan PH Sarawak. Tanyalah kepada PH Sarawak itu. Saya dah jumpa dengan kepimpinan PH Sarawak ni dulu. YB Chong sebagai pengerusi PH Sarawak. Saya dah jumpa face to face bertanya berkenaan dengan isu ini. Amanah Sarawak, pengerusi Amanah Sarawak saya pun dah jumpa. Dan kami juga bincang hal yang sama sebelum ni. Jadi saya dapat maklumat yang seperti mana yang kalau kita lihat hari ini ya. Dia dah tak ada haluan. PKR Sarawak tak ada haluan tau. Kalau hari ini PKR kata dia nak bertanding, mereka kena declarekan mereka bahawa mereka nak bertanding. Mereka tunggu signal daripada Semenanjung. Maksudnya dia kena tunggu signal daripada PKR pusat. Jadi PKR Sarawak hilang otonomi. Tak ada otonomi Sarawak sekarang ni untuk PKR dia. Jadi sebab itu saya selalu kritik PKR Sarawak, terutamanya daripada kalangan-kalangan KC mereka yang Dayak ini. Mereka dah hilang telur. Sebab apa? Mereka nak pertahankan jawatan mereka, konon-kononnya mereka nak mempertahankan Dayak. Sebab itu saya kata PKR Sarawak yang berbangsa Dayak ni, jangan berbohong. Kamu sebenarnya ke politik bukan mempertahankan Dayak itu. Tak. Tak ada. Mereka pertahankan diri mereka. Angan-angan mereka, mereka nak menang, nak bertanding, nak jadi YB, tanpa buat kerja. Mereka pergi buat kerja kat kawasan pun tak dapat sambutan. Jadi akhirnya, mereka menipu. Kalau kita tengok mesyuarat PKR di cabang-cabang ni, kebanyakannya tak cukup. Tak cukup orang. Nak cari 15 orang, nak cari 20 orang untuk mereka buat mesyuarat pun tak cukup. AJK PKR dekat Sarawak ni, kebanyakannya AJK yang letak isteri, suami, anak, suku sakat yang ada. Yang contohnya ada 5 keluarga dekat satu kampung tu, dia tu je lah yang menyokong untuk dicukupkan AJK mereka. Sebab itu mesyuarat mereka, buat je mesyuarat banyak yang gagal. Buat je mesyuarat banyak yang tersangkut. Sebab semua struktur dia di cabang-cabang penipu. Kebanyakannya. Jadi mereka tu syok-syok bawa seolah-olah mereka kuat tau. Tak ada kuat. Hari ini Anwar Ibrahim umum bagi dekat satu persatuan silat apa dah. Silat Madani apa yang saya kritik itu. Dia bagi 2 juta. Anwar Ibrahim turun Sarawak, setiap kali siapa yang nampak Anwar Ibrahim turun Sarawak, dia akan pakai baju yang berlogokan, pakai kalung yang berlogokan kaum Dayak. Tahu? Sebab Sarawak ni memang top lah pakaian-pakaian Dayak ni, batik Dayak dan sebagainya. Tapi sesen pun Anwar Ibrahim tak tolong Dayak. Tak ada. Kesi Dayak tu pun
Kalau dia tolong pun melalui NGO yang ada, tak sampai. Pernah dekat Sarawak ni, saya nak beritahu, pernah dekat Sarawak ni, pimpinan pusat bagi duit. Pimpinan pusat bagi duit ni. Setiap seorang kalau silapnya 10,000. 2 kali lah pusat bagi waktu saya dulu. 10,000, 10,000. Dan kita kena senaraikan lah event yang kita buat dekat kawasan ni. So, banyaklah kita buat. Macam saya buat penutup gawai dengan duit tu. Memang tak cukup lah, 10,000 kan. Saya panggil satu kawasan dengan YB Moldi, saya panggil waktu tu. So memang duit tu 10,000 tak cukup. Tambah lagi duit sendirilah. Tak apa. Tapi ada KC Dayak yang dapat duit ni, tapi dah kena buang lah KC tu. Ini kenangan saya tau. Kamu orang tahu apa jadi? Saya dengar. Tak tahulah. Ada orang kata dia buat rumah dengan duit tu sehingga dia kena buang. Kena buang jadi KC. Sebab itu saya kata, kebanyakannya, terutamanya KC-KC Dayak ni tak main peranan pun dalam PKR. Pembohong. Daripada dulu ada yang lama-lama. Yang lama-lama tu, yang konon-kononnya mereka orang lama ni, prestasinya makin merundum, bukan makin meningkat tau. Bertanding kalah, ada sebahagian yang hilang deposit, kekal nak bertanding. Sebab itu, saya lihat kali ini, Anwar Ibrahim tak berapa nak tahu, tak berapa nak tolong lah PKR Sarawak ni. Bila tak tolong, bila PKR pusat tak nak ambil tahu dengan PKR, sebab dia nak berharap dengan GPS, jadi buat apa PKR ada dekat Sarawak? Buat menyemak. Dia menyemak lah sekarang ni. Jadi harapan mereka sekarang ini kalau nak bergerak duit. Jadi dia punya cerita cash is king lah. Cash is king dekat kawasan tau sekarang ni. Dia tak boleh buat kerja. Sebab apa? Sebab mereka asik dengan cerita dongeng mereka. Apa dia cerita dongeng mereka? Pertahankan Anwar Ibrahim, pertahankan PKR. Dalam dunia politik, seperti mana yang saya nak cakap dekat sini, dalam dunia politik, seperti mana yang saya cakap dekat sini, apa dia yang paling penting, paling utama? Pengaruh. Bagaimana kamu nak buat pengaruh? Kamu kena perkenalkan diri kamu, kamu kena buat sesuatu yang kreatif, sesuatu yang lebih hebat. Kalau dalam politik, kamu kena keluarkan satu idea yang diyakinkan oleh rakyat. Kamu kena memberi diri kamu itu sebagai orang kata, satu kepercayaan orang kepada kamu, itu penting. Tapi tidak begitu. Yang ada, mereka kata saya lah yang egois. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu saya punya pengaruh dalam media sosial. Yang kesi-kesi yang ada tu, apa yang dia ada pengaruh? Siapa yang kamu kenal? Sebelum inilah, dekat Sarawak tu, saya rasa kesi yang orang kenal, ialah, bukan saya cakap sombong, antaranya yang mempunyai media sosial sendiri, orang macam saya lah. Yang lain-lain tu copy paste, kerjanya membodek Anwar Ibrahim. Ambil kenyataan media Anwar Ibrahim, pump. Ambil kenyataan media Anwar Ibrahim, tu je. Dia tidak ada konsisten. Sebab itu, sebenarnya kenapa PKR dekat Sarawak ini lemah, ada disebabkan oleh kepimpinan dia. Jadi kalau begitu di Sarawak, begitulah juga di negeri Kelantan, di negeri Perlis, di negeri Kedah, di negeri Sabah dan yang lain-lain. PKR ni sekarang ni sudah lemah. Sebab mereka tidak ada idea untuk mereka macam mana nak menang. Idea yang ada kepada pemimpin PKR sekarang ni adalah, bila aku boleh dapat jawatan JLC, bila aku dapat jawatan pegawai tugas khas, bila aku boleh dapat jadi senator, bila aku boleh dapat jadi supol, bila aku boleh dapat jadi pegawai menteri, macam-macam lah. Bila aku boleh dapat JLC dan sebagainya. Ini yang ada dalam minda PKR yang ada hari ini. Jadi mereka yang menyerang saya, yang attack saya, tak payah. Saya mempertahankan PKR dia dulu, pagi, petang, siang, malam saya membuat media. Meyakinkan rakyat. Ada kita nampak KC PKR yang macam saya, boleh buat video setiap malam, boleh bercakap dengan follower, boleh berinteraksi, buat live. Tak ada. Sampai sekarang ini saya belum nampak. Yang ada, kalau kawan-kawan boleh lihat, yang ada sebelum ini, muka Daniel, muka Iswadi. Muka Daniel, muka Iswadi. Kita pembangkang dulu, yang kamu orang boleh lihat, yang orang PKR boleh lihat, yang orang PS boleh lihat. Muka Daniel, muka Iswadi. Muka Daniel, muka Iswadi. Itu. Tapi mereka ada kamu lihat? Tak ada. Yang hari ini tiba-tiba mereka lah yang menjadi jagoh, konon-kononnya mereka lah yang mempertahankan Anwar Ibrahim ni. Yang mereka lah nak mempertahankan parti. Yang tiba-tiba datang ke komen dekat saya ni seolah-olah dia yang paling hebat. Dia tak membawa apa-apa pun. Dia tak memberi keuntungan kepada PKR pun.
Sesen tidak memberi keuntungan kepada PKR. Sebab apa? Tidak ada value. Kau datang komen dekat tempat saya. Kalau ada kesi-kesi, ada pemimpin PKR datang komen ke tempat saya, ada untung kepada mereka? Tak. Sebab dia tak buat kerja dia. Orang pun tak kenal. Jadi PKR sekarang ini kita tengok. Dah dapat jadi kerajaan. Menteri Komunikasi PKR pegang. Jekom mereka pegang. Media ni semua PKR pegang. Tapi kamu orang ada nampak fungsi. Saya buat media pakai telefon lagi bagus daripada media PKR tau. Saya buat media macam ini pakai telefon cabuk aja. Telefon murah dengan pecah. Tak perlu beratus ribu pun. Tak perlu berjuta-juta pun media saya. Tapi kamu orang boleh share, kamu orang boleh dengar, kamu orang boleh ambil dan akhirnya kemana-mana. Ini pengaruh media yang patutnya dia orang buat tapi tak buat. Bukan tak buat, tak pandai buat. Tak ada. Jadi sekarang ini PKR dengan harapan dia kerana dia jadi kerajaan dan dia beli nyawa. Dia beli pengundi. Dia cuba menarik perhatian pengundi dengan itulah macam tadi. Anda bagi duit 2 juta dekat pencak silat, lepas tu bagi dekat geng RZ 300,000, lepas tu bagi dekat Awi 50,000, lepas tu pergi sana bagi lagi. Kerja dia macam tu je. Dia tak memberi impak tau. Sebab dia tak meresap dalam jiwa siapa yang ada di situ. Contoh yang saya cakap, yang saya kritik, contohnya kaum Dayak. PKR tak ambil hati kaum Dayak. Kalau PKR betul-betul jaga kaum Dayak, dia ada ni. Tadi saya kritik benda ni dalam media sosial. Ada jawapan daripada penyokong PKR kata macam ni. Tugas dia jaga kaum Dayak adalah Kerajaan Negeri Sarawak, GPS. Jadi jawapan saya begini. Kalau macam itu, kalau PKR dah serah bulat-bulat dekat GPS untuk jaga kaum Dayak, maka PKR dekat Sarawak ini jadi apa? Tunggul kayu. PS dekat Sarawak ni jadi apa kalau tak jaga kaum Dayak? Kerusi kaum Dayak banyak tau peringkat DUN. Peringkat DUN, peringkat parlimen, kerusi kaum Dayak banyak. Setengah. Ada 90 kerusi sekarang ni parlimen DUN Sarawak. Dalam 50 kerusi DUN Sarawak adalah tempat Dayak. Kalah Semenanjung tu. Negeri Semenanjung pun tak dapat lawan kerusi DUN Sarawak tau. DUN kaum Dayak. Sebab itu saya cakap, PKR ni tak jaga kaum Dayak. Anwar Ibrahim tak jaga kaum Dayak. 1 sen pun Anwar Ibrahim tak bagi. Ada tadi yang cakap dengan saya, Anwar Ibrahim baru je turun dekat Miri. Sebab di situ ahli parlimen PKR adalah ada di Miri. Dan dia kata tak adalah Anwar Ibrahim nak bagi tahu dia bagi peruntukan kepada kaum Dayak. Anwar Ibrahim kalau dia bagi peruntukan, kalau Anwar Ibrahim bagi peruntukan, kau kawan tahu tak? Macam tadi ya, meraung dia beritahu, aku bagi sumbang 2 juta. Macam tu. Tak adanya dia nak diam-diam. Tapi tak ada. Jadi dia sekarang ni, kalau dia gunakan GPS, PKR yang bergerak dekat Sarawak ni membohong. Kalau kata PKR bergerak, kenapa kau orang tak bagi sumbangan kepada kaum Dayak? Kau nak undi Dayak. Jadi dia orang nak berbelit sana, nak berbelit sini. Sekarang ini PKR Sarawak yang sewaktu saya duduk ni, saya pun baru 2-3 hari lah keluar PKR ni, tak payah PKR Chong saya lah. Apa tahu agenda PKR dekat Sarawak? Agenda dia adalah buat kerja senyap-senyap, tahu-tahu nak lawan GPS. Ini agenda PKR Sarawak. Kau orang ingat GPS bodoh. Kau orang GPS tu kau ingat tak ada perisikan mereka. Kau ingat GPS itu tak tahu politik. Yang tak tahu politik PKR Sarawak. PKR Sarawak yang tak tahu politik untuk mereka jatuhkan sesama mereka. Tak guna. Sebab itu saya kata dekat Sarawak ni, kalau PKR turun buat kerja, kamu orang jangan percaya lah. Media sosialnya pun sunyi sepi. Media sosial PKR pun sunyi sepi. Sebab apa? Sebab mereka song sendiri. Tambah lagi dengan pengurusi yang baru. Pengurusi yang baru tu dia syok sendiri. Kerja dia nak ambil gambar berdiri macam ini. Tukang tunjuk senyum dia. Itulah. Dia untung lah. Buat jelajah. PKR Sarawak ni dia buat jelajah, saya nampak tau. Tapi pengurusi daripada Senubong sendiri pun kuyup. Kawasan pengurusi itu sendiri kuyup. AMK ke mana, wanita dia ke mana, cabang dia ke mana. Tak ada.
Orang-orang tu je. Dia kroni-kroni, dia suku sakat, dia saudara mara dia itu je. Yang tak ada lebih dan tak ada kurang. You kanan wahid, nasib baik saya tak masuk PKR Sarawak, bikin malu. Ya, betul. Saya untung masuk supaya saya tahu sebenarnya PKR ni apa dia buat dekat Sarawak, kan? Saya masuklah. Itu sebab saya masuk dulu, saya selami apa sebenarnya. Betul ke PKR ni agenda dia perjuangkan MA63? Betul ke PKR ni dekat Sarawak dia perjuangkan nasib Dayak? Sebab itu dulu saya masuk. Saya nak tengok sejauh mana. Dulu saya tak nampak benda ni sebab kita jadi kerajaan. Saya ditakdirkan masuk dalam PKR daripada pembangkang, tahu-tahu jadi kerajaan dan akhirnya dapat. Dan saya memang orang kata bernasib baik. Anwar Ibrahim tiba-tiba jadi Perdana Menteri dan saya ada di sini dan saya tahu, oh, begini. Rupa-rupanya temberang PKR ni memang cukup kuat. Sebab itu saya, ramai yang kata dekat sini, ini adalah geng-geng yang kalah. Saya nak beritahu, banyak ulang-ulang dah saya beritahu. Saya bukan Casey kalah. Saya dalam pemilihan parti, saya bukan kalah. Saya dalam pemilihan parti kali ini, saya adalah Casey yang menang. Saya menang tanpa bertanding pula tu. Memang tak ada orang nak lawan saya dekat sana. Sebab orang dah tahu. Saya pun offer kepada siapa yang nak jadi ketua cabang waktu tu. Siapa yang nak lawan dan sebagainya. Tak ada. Saya adalah Casey yang menang. Cuma saya menyokong Rafizi. Itu betul. Tetapi bukan bermaksud apabila saya Rafizi kalah, saya dah tak ada apa-apa. Saya ketua cabang. Waktu saya keluar parti ini, saya masih ketua cabang tau. Bukan orang yang kalah. Jadi jangan puak-puak fikir, oh, Daniel ni orang yang kalah. Bukan. Saya orang yang menang. Dan wanita cabang saya, saya yang buat. Saya tak tahulah, saya tengok wanita saya dah kelong-kelong ni. Ketua wanita saya tu mungkin dia nak kekal lagi. Saya cakap terpulang kepada kamu. Kamu nak kekal dalam PKR, kekal. Begitu juga. Dengan cabang ni nanti pun saya buat penjumpaan. Siapa nak ambil alih cabang dekat tempat saya, ambil. Sebab jawatan saya memang Casey. Okay? Saya bukan orang yang kalah. Jadi, untuk penyokong-penyokong PKR, jangan kamu fikir, oh Daniel ni selepas pemilihan yang ni dia kalah. Bukan. Saya adalah Casey yang saya sendiri memang tak mau lagi. Kalau saya nak jawatan Casey, itu dah Casey lah. Dan kalau saya nak jawatan dekat kepimpinan negeri Sarawak tu, saya boleh je nak minta dan sebagainya. Tapi, saya cukup. Enough. Sebab bila saya tengok PKR dah kelong, saya tak tengok pada jawatan. Tidak penting. Dalam politik menurut saya, jawatan itu tidak penting. Yang penting dalam politik ini adalah agenda yang kita bawa. Dan rakyat percaya kita, rakyat undi kita adalah disebabkan kita. Jangan orang-orang yang penyokong PKR ni fikir, oh Daniel ni dah kalah pemilihan parti saya, bukan. Mungkin kawan-kawan yang lain macam itu. Saya adalah orang yang menang. Orang yang menang, ada orang yang kalah, yang beria-ia nak jawatan. Tetapi saya yang dah menang, bukan beria-ia nak letak, bukan beria-ia nak jawatan, beria-ia nak keluar parti. Saya orang yang beria-ia nak keluar parti. Dan saya dah dapat lah. Dan saya memang tak kecewa. Sebab itu pilihan saya. Pilihan saya. Cuma kalau saya balun PKR ni, memang wajar. Sebab saya keluar dengan berjawatan itu tadi. Dan sebab apa saya keluar? Sebab saya memang tidak suka dengan apa yang PKR ni buat. Pelaksanaan dia. Kita bayangkan. Saya nak beritahu di sini. Bayangkan, kita nak kuatkan parti. Kita ni nak kuatkan parti tau. Kamu orang yang jadi ketua dalam PKR sekarang ini, siapa yang jadi ahli PKR dan sebagainya, kamu orang nak kuatkan parti tau. Dalam waktu yang sama, kamu orang nak kuatkan parti dalam waktu yang sama, kamu orang bully kawan-kawan kamu yang mempunyai pengaruh. Itu satu hal. Yang kedua, kamu orang membuatkan PKR itu, orang kata menolak orang-orang yang lama, orang-orang yang ada potensi, orang yang boleh bawa kekuatan kepada parti. Dan kamu, selepas kamu buang orang, selepas kamu tolak orang-orang yang penting, kamu pergi cari. Kamu pergi cari orang baru untuk nak bersama dengan PKR. Jadi kamu sekarang ni, PKR yang seperti mana yang saya cakap, PKR nak pergi cari orang-orang yang boleh mereka bodoh. Itulah. Jadi siapa yang masuk PKR sekarang ni, maksudnya golongan-golongan yang
lebih bodoh daripada mereka. Mereka tidak nak ambil orang yang bijak. Sebab kalau dia ambil orang yang bijak, orang itu akan bijak daripada dia, akan potong lain dia. So dia tak boleh duduk di situ. Jadi kerja dia mencari orang yang bodoh. Pada pandangan mereka lah. Jadi siapa yang nak bersama dengan PKR sekarang ni, umpama kamu bodoh. Jadi itu sebabnya. Sebab tu saya senyum aja. Sebab saya juga tahu kawasan saya memang PKR memang kuyup lah. Kawasan saya, beberapa kawasan yang lain yang dekat-dekat dengan saya, PKR memang tak ada harapan lah. PKR ni kena ada pemimpin yang betul-betul strong lah. Kat Sarawak ni buat masa ni tak ada pemimpin dia yang hebat. Tak ada. Percaya cakap dia, tak ada pemimpin PKR yang hebat. Yang ada cuma nak tunjuk action je lah. Dengan lagak dia macam YB. Geng-geng PKR Sarawak ni yang menjadi KC tu, yang jadi pengurusi yang naik perangai mereka macam YB. Macam YB tau. Bertanding pun belum tahu lagi berapa kali nak kalah. Sampai mati kalah pun. Jaya cakap saya, PKR kat Sarawak ni bertanding ni ada yang ramai tu, yang gila-gila jawatan tu, dia bertanding sampai dia mati. Sampai dia mati pun tak menang-menang tau. Tahap tu kawasan dia. Hidup segan mati tak mau. Boleh lah untuk dia selamatkan mesyuarat. Setiap kali 2 bulan mesyuarat terselamat lah sebab tak banyak kan. Masuk MATC, pening kepala semua nak cari 50 orang kan. Banyaklah menipu gambar. Wanti kini Kesi Santubong. Korang pergi tengok lah Santubong tu. Saya tak payah cakap lah. Jauh-jauh. Kerja PKR Santubong nak dibandingkan kerja saya dekat kawasan jauh-jauh. Saya ahli PKR tu tak ada adik-beradik saudara mara tau. Saya pergi letak. Kesi Santubong dia tak tahulah kan. Dan malah saya berlainan kawasan semua, leader-leader saya pergi letak. Bukan sekelompok daripada satu tempat, suku sakat semua, bukan. Itu cara kita buat kerja lah. Tapi dia orang ni aku tak tahu lah. Ada yang bini dia, anak dia, kan. Don, Kesi Santubong dia tak strong. Dia strong tu. Dia sekarang sibuk ni. Bayangkan yang pergi buat jelajah PKR Sarawak sekarang ini. Kita tahulah dia buat jelajah kat mana lah, kan. Tapi dia bunyi macam resis lah yang saya cakap ni. Geng-geng KC Melayu ni, geng-geng daripada tim Melayu, nak pergi cerita dekat geng Dayak. Kawasan geng-geng Melayu ni mana ada kekuatan. Kawasan dia tak jaga, pergi sibuk nak pergi training orang. Bayangkan. Tadi saya tengok dalam PKR punya Facebook, PKR Sarawak, pergi buat training orang. Geng-geng daripada kawasan Melayu pergi buat training orang. Tak tahulah training apa dia pergi training PKR ni. Tapi dia sendiri pun, kalau kita tanya ada berapa ahli kau buat dalam PKR ni, berapa keahlian baru yang kau buat bantu PKR? Silap-silap dia pun tak tahu buat kerja. Cabang dia sendiri dia tak jaga. Belagak nak pergi buat training lah apa semua. Dapat claim lah, dapat duit je lah. Kualiti tak ada sama sekali. Sebab itu, saya dulu selalu cakap, kita cerminkan diri kita dulu. Sebelum kita nak jadi ketua ni, cermin kemampuan kita. Sebab tu saya dulu tak pernah nak berebut tentang pengurusi ke jawatan-jawatan lain ke. Saya tengok kemampuan saya. Sekarang ni kemampuan dia apa? PKR Sarawak sekarang ni, ketua penerangan dia, aku tak tahulah hebat mana ketua penerangan PKR Sarawak yang ada sekarang. Apa kenyataan media yang nak buat? Apa kenyataan media yang dia orang buat? Saya dengar buat media apa tak baru ni pun habis beratus ribu. Tak nampak mana pun. Segulai sejalai, tak payahlah slogan segulai sejalai tu. Berbohong. Tak ada. Sorry. Saya pun dah naik bersin dah. Jadi itulah cerita ada PKR Sarawak ya.
dan keseluruhan PKR ni. Dekat Malaysia ni pun sama. Saya rasa dekat Melaka pun sama. Melaka kita ada masalah dengan UMNO, kan? Dekat Johor kita ada masalah dengan UMNO. Okay. Kerajaan yang campuran di Pahang, tak tahulah macam mana kan PKR boleh hidup tak dekat Pahang. Dekat Perak, semua kerusi DAP. Pahang pun sebahagian DAP, kan? Kelantan, Terengganu, Kedah, tak tahulah. Selangor. Selangor ni saya tak tahulah macam mana nak cakap. Negeri Sembilan, tak tahu. Kita tengoklah berapa banyak yang PKR boleh pergi. Kalau kat Melaka kuyup lagi, kat Johor bertambah kuyup, masuk PRU ke 16 lagi kuyup. Bila DUN dah dipegang oleh orang lain, susah kita nak menang parlimennya. Sebab itu PAS tu dulu dia boleh strong. Macam mana PAS kalahkan Nurul Izzah? DUN semua PAS menang. Bila DUN PAS menang, penyokong dia yang daripada DUN support kepada parlimen dia. Ada setengah tempat mungkin mereka nak berubah lah. Contohnya di Sarawak dahulu ada sebahagian DUN kita GPS, tapi kita punya calon boleh menang. Tetapi kali ini rakyat bukan bodoh tau. Kali ini rakyat bukan bodoh. Saya percaya PRU ke-16 ni, kalau ini gaya yang dibuat oleh PKR, saya rasa lah UMNO Barisan Nasional akan keluar. UMNO Barisan Nasional mungkin akan bersama dengan PAS. PAS akan keluar pula daripada Bersatu, daripada PN. Dan akhirnya yang saya boleh nampak sekarang ni bayang-bayangnya, bayang-bayang boleh kita lihat, Barisan Nasional akan bergabung dengan GPS, Barisan Nasional akan bergabung dengan PAS, dan akhirnya dia akan bersama dengan parti daripada Sabah. Dan akhirnya mereka cukup sokongan. Dan akhirnya yang akan jadi pembangkang Pakatan Harapan bersama dengan geng Bersatu. Tak payah tengok. Sebab BN ni, orang-orang BN ni sekarang ini sangat benci dengan orang PH ni. Kenapa? Kenapa orang BN benci dengan PH? Tahu tak? Sebab orang PH ini menipu. Orang PH lebih rakus daripada geng-geng Barisan Nasional ni. Orang Barisan Nasional ni, mereka nak merompak duit kerajaan, mereka nak ambil bajet kerajaan, mereka nak buat event kerajaan dan sebagainya. Projek-projek kerajaan ni, mereka guna tertib. Maksudnya tak rakus, sebab mereka dah ada ilmu. Tapi orang PKR ni, dia sailang habis-habis ni. Dia sailang habis-habis hidup nyawa-nyawa orang ni. Sebab itu orang UMNO, orang Barisan Nasional, dia benci dengan PH ni. Tambah pula orang Barisan Nasional memang tak suka dengan DAP. Lagilah jadi satu isu besar. Dulu boleh lah kamu orang dengar kan, ni macam ni. Tapi hari ini saya lihat perubahan itu. Kamu tengok PAS sekarang ni. PAS sekarang ni Sanusi dah terang-terang dah cakap. Presiden PAS dah terang-terang dah cakap. BN ni dia memang akan bersama dengan PAS. BN dia akan keluar, bila dia dapat kekuatan, BN tidak nak bersama dengan PH. Kalau BN berjaya dapat 50 kursi, mungkin PAS tak akan boleh dapat lah 40 lebih kursi lagi. Sorry lah kepada penyokong PAS. PAS mungkin akan dapat 30 lebih kursi lah. 42 kursi PAS dah tak boleh dapat lah. Sebahagian mungkin PAS akan kalah. Tapi kalau keadaan PKR macam ini, kursi PKR itu yang kekal pada PAS, dia tetap kekal lah. Dia tetap kekal. So, PAS mungkin kekal dalam 30 lebih kursi. BN kalau dia boleh lonjak pergi 40-50 kursi, BN akan sailang PH dan BN akan jadi Perdana Menteri. Dan GPS akan sokong. GPS ni terpaksa sokong PKR ni, sokong PH ni. Kenapa GPS terpaksa? Sebab kita tahulah majoriti mudah sudah pun dapat kepada Anwar Ibrahim waktu tubuh kerajaan ni. 112. Jadi mahu atau tidak GPS masuk aja.
GPS dia sebenarnya dah tak mau, tapi dia terpaksa. Sebab banyak benda yang Anwar Ibrahim tak tunaikan dengan kerajaan Sarawak sekarang ni. Dia cakap aja. Yang kita dengar sedap lah. Okey, macam ni dia cakap depan orang ramai untuk kelirukan rakyat. Di belakang dia tak buat. Ini maklumat yang saya dapat daripada Kerajaan Negeri Sarawak, geng-geng GPS ni. Dekat depan rakyat, dia umumkan lah untuk Sarawak. Okey, kita buatkan ini, buatkan itu. Lepas tu, Abang Jo terpaksa ambil duit Sarawak, pergi buat. Anwar Ibrahim tak bayar lagi ni. Kerajaan pusat tak bayar lagi ni. Tu yang berlaku tu. Dia kata dia laksanakan benda-benda ni. Benda ni Anwar Ibrahim kena laksanakan MA63. Sebab dia pun takut. Dia pun takut dengan MA63 ni. Kalau Anwar Ibrahim tak laksanakan MA63 Sabah Sarawak, parti dia kuyup. Lagi kuyup. Kat Sabah dia kuyup, kat Sarawak dia kuyup. Dia nak jaga ahli parlimen PHS yang ada dekat Sabah Sarawak. Mau tak mau dia katalah MA63 ni perlu dilaksanakan untuk nak menyedapkan hati orang Sabah Sarawak ni kerana dia ada kerusi dekat sana. Cuba kalau dia tak ada kerusi. Jadi jangan percaya sangatlah dengan politik Anwar Ibrahim, politik PKR ni. Dia apa yang dia laksanakan tak ada. Parti PKR yang ada kat Sarawak dia biarkan macam sampah sarap. Tak ada. Hari ini sedap-sedap dia pergi umum untuk bagi dekat pencak silat 2 juta. Tu kat banjir kat Sabah tu ada Anwar Ibrahim. Baik daripada kau pergi umum benda tu, baik kau bagi duit tu dekat orang Sabah tu. 2 juta tu kau pergi tolong mangsa banjir. Mana PKR Sabah sekarang yang berbunyi? Tak ada kan? Senyap. Mana Nurul Izzah yang berbunyi tentang Sabah sekarang ni? Jadi saya pun tak nak panjang-panjang lah isu Sabah Sarawak ni yang kita boleh nampak. Tapi banyak benda yang Anwar Ibrahim sebenarnya tak laksana pun dengan baik. Dan PKR hanya boneka yang hendak nak mengambil sokongan daripada rakyat Sabah Sarawak. Itu saja yang saya dah nampak lah. Tak payah bohong lah. Korang berpusing lah dengan saya. PKR Sarawak. Saya dah tahu dah korang punya PA tu. Itu je saya nak beritahu.